Okey, baru-baru ni kita baru tewas PRK Kemaman. So, boleh ulas sikit tak tentang PRK Kemaman baru ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti jangkakan, memang itu adalah kubu kuat Parti Perikatan Nasional PAS, yang mana kita datang di situ sebagai underdog je lah. Sebab kita masa PRU yang lepas kita kalah. Bukan kalah setakat satu Kemaman, kita kalah seluruh negeri. Kita kalah DUN, kita kalah seluruh parlimen kat situ. Dan kita secara orang kata parti politik yang lama dekat dalam Malaysia ni, UMNO, Barisan Nasional, kita menjunjung demokrasi. Kita masuk bertanding dan kita kalah, kita terima. So saya rasa apa pun keputusan yang ada dekat Kemaman tu tidak merubah struktur negeri dan tak merubah struktur pusat. So dia masih kekal sebagai parlimen milik kepada Perikatan Nasional, dan dia tidak merubah pentadbiran kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Cuma apabila saya melihat sedikit gambaran yang mana orang kata majoriti yang agak signifikan bertambah, itu perlu kita lihat di peringkat UMNO. Sebab apabila Yang Berhormat Presiden mengatakan ada undi-undi putih kita yang tak keluar mengundi, yang tak mengundi kita, so ini benda yang kita kena lihat balik supaya ada satu postmortem secara detail untuk melihat apa sebenarnya yang membuatkan 10,000 undi putih kita ni tidak keluar mengundi ataupun tidak mengundi kita. Sebab apa yang saya katakan ini selalunya bila kita turun kempen dan dapat maklumat, kita ada buat colaan dan kita ada buat kajian sikap yang dilakukan oleh jentera wanita kita, Puteri, dan juga cawangan-cawangan dan PDM yang laksanakan portfolio kajian sikap ni. So kita lihat mungkin di situ kita perlu perkemaskan orang kata daripada segi ketepatan statistik yang kita unjurkan tu. Sebab kita tak boleh nak tengok dengan jumlah pengundi yang begitu besar, hampir 100,000 lebih undi dekat situ, tapi bila kita turun ke bawah, kita tak boleh nak random saja untuk dapatkan angka-angka ini untuk membolehkan kita tahu sama ada kita menang, kita kalah, ataupun mungkin dalam keadaan kita 50-50. Tapi saya mengambil satu sikap yang positif. Apa yang berlaku di Kemaman hanya di Kemaman, so kita sebagai ahli parti, kita kena letak satu titik noktah dan kita kena berusaha lebih keras supaya apa pengalaman dan juga pengajaran yang kita belajar di Kemaman itu perlu kita adaptasikan kepada PRK ataupun PRU yang ke-16, supaya undi-undi kita yang sebelum ini adalah undi yang banyak menyokong UMNO Barisan Nasional agar tidak lagi tercicir, dan kita kena melipat kali gandakan undi-undi ini supaya pola pengundi Melayu yang ketika ini dalam lingkungan 30% yang memihak ke Barisan Nasional UMNO, kita kena tinggikan mungkin ke tahap 40, 50 dan kalau boleh ke tahap 60 ke 70%. So ini semua kena ada satu strategi yang kita perlu lihat bagaimana kita nak menjadi parti utama orang Melayu, nak championkan isu-isu Melayu dan juga isu Islam yang sekarang ini rata-rata banyak berkisarkan tentang kempen 3R, yang mana saya tengok kekuatan parti lawan Perikatan Nasional dia lebih memegang kepada isu 3R berbandingkan isu tentang pembangunan, isu tentang ekonomi, isu tentang pendidikan. Mereka lebih menekan kepada 3R ni, yang mana dapat orang kata highlight ataupun mendapat satu orang kata sokongan dan juga perhatian yang serius daripada rakyat, terutamanya bagi orang-orang Melayu. Okey.